Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ini kami akan membentangkan perbincangan yang kami pilih, yaitu Soalan 7 yang berbunyi, sejak akhir-akhir ini terdapat berbagai peristiwa yang berlaku dalam masyarakat berkaitan dengan penyebaran maklumat palsu melalui media massa. Pada pendapat Anda, mengapakah hal ini berlaku dan apakah cabaran untuk mengekalkan kesepakatan nasional yang telah kita kecapi? Pada era digital masa kini, media massa dan media sosial menjadi sumber utama masyarakat mendapatkan maklumat. Namun, perkembangan teknologi ini turut mencetuskan masalah besar, yaitu penyebaran maklumat palsu. Maklumat yang tidak sahih ini bukan sahaja mengelirukan masyarakat, malah mampu menimbulkan ketegangan dan menjejaskan kesejahteraan dan keharmonian negara. Oleh itu, isu penyebaran maklumat palsu perlu diberi perhatian serius bagi memastikan kesepakatan nasional yang telah lama dibina dapat terus dikekalkan. Ketidakpedulian dan ketidaktahuan pengguna merupakan penyumbang utama kepada penyebaran maklumat palsu dalam masyarakat. Ramai pengguna media sosial berkongsi maklumat tanpa berpikir panjang atau menyebak sumbernya karena terpengaruh dengan tajuk yang panas, mengejutkan, atau menyentuh emosi. Kekurangan literasi media juga menyebabkan pengguna tidak tahu cara menilai kesahihan sesuatu maklumat, sama ada melalui semakan fakta, rujukan sumber rasmi, atau membaca keseluruhan kandungan. Akibatnya, mereka mudah mempercayai berita palsu yang selari dengan pandangan sendiri. Sikap sambil lewa atau tidak peduli ini sering berpunca daripada anggapan bahwa perkongsian di media sosial tidak membawa kepada kesan besar, sedangkan tindakan tersebut boleh menimbulkan kekeliruan apabila maklumat tersebut berkaitan tentang isu sensitif seperti perkauman, agama, dan politik. Seterusnya, saya akan melanjutkan pembentangan tentang punca penyebaran berita palsu dalam media sosial, yaitu isi kedua adalah tajuk sensasi untuk menarik perhatian. Tajuk yang sensasi lebih banyak menarik perhatian pembaca dan juga dapat mempengaruhi emosi mereka sehingga dengan mudah turut menyebarkan berita yang belum diketahui tentang kesahihannya. Tajuk sensasi terkadang juga membahas isu-isu sensitif berkaitan kaum yang dapat mempengaruhi emosi pembaca. Tanpa mereka sadari, hal tersebut membuka peluang kepada penyebaran berita palsu. Selain itu, sensasi dapat memberi keuntungan kepada akaun palsu karena menggunakan tajuk-tajuk yang menjanjikan keuntungan kepada pembaca, sehingga mudah terpedaya dengan berita palsu tersebut. Hal yang paling ketara adalah sikap pembaca yang membaca tajuk tanpa mengetahui isi maklumat yang hendak disampaikan, sehingga membuka ruang kepada penyebaran berita palsu. Seterusnya, kepentingan pribadi. Ada individu yang menyebarkan maklumat palsu semata-mata untuk memperoleh keuntungan pribadi, sama ada dalam bentuk keuangan, populariti, atau pengaruh sosial. Mereka sengaja memutarbalikkan fakta atau mengeluarkan maklumat tidak benar untuk mencapai objektif tertentu. Tindakan ini bukan saja tidak beretika, malah membahayakan keselamatan sosial, merusakkan hubungan antara kaum, dan menjejaskan kepercayaan masyarakat terhadap institusi. Antara contohnya ialah individu menyebarkan maklumat palsu untuk meraih simpati, sokongan politik, atau keuntungan jualan. Sebagai penjelasan, setengah individu mencapai cerita palsu karena mau mendapatkan sesuatu daripada orang lain, sama ada simpati, sokongan, atau duit. Sebagai contoh, seseorang membuat posting palsu seperti anak saya sakit, kritikal, dan meminta derma. Tetapi sebenarnya gambar dan cerita itu diambil dari tempat lain. Orang ramai yang tidak tahu akan menerima, tetapi uang itu masuk ke akun pribadi individu tersebut. Individu yang melakukan ini tidak memikirkan kesan terhadap masyarakat. Mereka hanya mau keuntungan pribadi, walaupun tindakan itu merugikan dan menipu orang ramai.
Seterusnya, peniaga online mencipta cerita palsu seperti stok hampir habis untuk melariskan produk penjelasan. Ini adalah teknik pressure selling yang mencipta rasa terdesak supaya pelanggan cepat membeli. Sebagai contoh, peniaga menulis stok tinggal 3 cepat sebelum habis, padahal sebenarnya terdapat banyak stok di store. Tujuannya untuk membuat pembeli merasa terpaksa membeli sekarang karena takut kehabisan atau harga meningkat. Kesannya, pengguna tertipu membuat pembelian tanpa menilai keperluan sebenar. Ini membuktikan bagaimana maklumat palsu digunakan semata-mata untuk keuntungan jualan. Punca penyebaran maklumat palsu di media massa yang terakhir ialah penggunaan akaun palsu dan bot. Ramai individu menggunakan nama serta gambar palsu untuk menyamar sebagai orang lain. Akaun palsu ini sangat mudah untuk dicipta dan sukar untuk dikesan. Saat itu ia digunakan untuk menyebarkan maklumat atau berita palsu yang boleh mengganggu keharmonian masyarakat dan keselamatan negara. Oleh itu, maklumat atau berita palsu ini berpotensi untuk mencetuskan pergaduhan, kerusuhan dan patahan di dalam masyarakat negara. Seterusnya, jumlah akaun palsu yang terlalu banyak menyebabkan pihak berkuasa sukar untuk membuat kawalan dan sekatan. Oleh itu, kesedaran dan langkah keselamatan digital amat penting untuk melindungi kita semua. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Syafi'i. Baiklah, cabaran yang selanjutnya ialah perbezaan adat dan kaum. Bagaimana yang kita tahu, Malaysia sebagai sebuah negara yang kaya dengan kepelbagaian etnik, budaya dan agama, menghadapi cabaran yang signifikan dalam mengekalkan kesepadan nasional disebabkan perbezaan adat dan kaum yang wujud antara masyarakat Melayu, Cina, India serta Bumi Putera, Sabah dan Sarawak. Kepelbagaian ini walaupun menjadi salah satu kekuatan negara, juga boleh menimbulkan salah faham atau ketegangan kecil jika tidak difahami dan dihormati dengan sepenuhnya. Contohnya, perbezaan dalam adat perkahwinan di mana masyarakat Melayu menekankan upacara adat seperti bersanding dan berinai, manakala masyarakat Cina menekankan upacara teh ceremony, manakala masyarakat India mempunyai adat perkahwinan yang melibatkan ritual seperti mehendi. Oleh itu, ini boleh menyebabkan kekeliruan atau salah tafsir jika pihak lain tidak menghormatinya. Begitu juga dalam perayaan tradisional, sambutan Hari Raya Aidilfitri, Tahun Baru Cina, Deepavali, keamatan dan gawai memerlukan kesedaran dan penghormatan daripada semua pihak untuk memastikan perbezaan budaya tidak menjadi punca perpecahan. Selain itu, perbezaan bahasa ibunda yang digunakan dalam komunikasi harian juga boleh menimbulkan kekeliruan dan prasangka jika tiada usaha untuk memahami atau menghormatinya. Oleh itu, mengekalkan perpaduan nasional menuntut rakyat Malaysia untuk menanam nilai toleransi, menghargai keunikan budaya dan bersikap terbuka terhadap adat serta amalan kaum lain, supaya kepelbagaian ini menjadi sumber kekuatan, bukannya punca perpecahan. Dengan cara ini, Malaysia dapat memastikan masyarakatnya akan bersatu harmoni dan maju sebagai sebuah bangsa yang matang, stabil dan berdaya saing, di mana setiap perbezaan dihargai dan dijadikan asas kepada identiti nasional yang kukuh. Perbezaan jurang ekonomi antara kaum dan wilayah. Sesuatu kaum atau wilayah yang kurang maju dan ketinggalan akan merasa seperti dianaktirikan apabila melihat kaum atau wilayah lain yang lebih maju. Perkara ini menimbulkan rasa tidak puas hati, kecewa dan marah terhadap kaum ataupun wilayah yang ketinggalan tersebut. Perkara ini seterusnya akan menghakis kepercayaan terhadap dasar-dasar nasional. Wilayah yang kurang membangun juga mempunyai akses yang terhadap suatu perkara seperti pendidikan dan peluang pekerjaan.
Perkara ini membuatkan masyarakat, terutamanya golongan muda, akan bermigrasi ke wilayah yang lebih maju. Kemudian, menyebabkan status sosioekonomi wilayah yang ditinggalkan sukar untuk berkembang. Jurang perbezaan yang semakin meningkat dari semasa ke semasa menyebabkan muncul pola kemiskinan berasaskan wilayah. Seterusnya, menghalang integrasi nasional. Kesepaduan nasional juga adalah berasaskan kesamaan dan kepercayaan di antara satu sama dengan yang lain. Jurang ekonomi yang wujud di antara kaum dan juga wilayah menyebabkan suatu kaum atau wilayah itu akan lebih memfokuskan dan mendahulukan keperluan mereka masing-masing berbanding dengan keperluan kaum yang lain. Hal ini seterusnya menghalang pembentukan identiti nasional yang kuat dan secara menyeluruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faiz bin Hamadi. Seterusnya ialah antara cabaran bagi mengekalkan kesepaduan nasional adalah kurangnya kesefahaman dan toleransi antara kaum yang menyebabkan kesusahan untuk menjaga keharmonian di masyarakat yang berada antara berbagai kaum. So, yang pertama ialah akibatnya adalah tidak memahami adat dan budaya kaum lain yang menyebabkan mereka mudah untuk berpikiran negatif dan tidak bertoleransi antara satu sama lain, yang menyebabkan mereka lebih mudah untuk menghukum ataupun merasa diri mereka terganggu dengan adat ataupun istiadat yang dilakukan oleh kaum lain. Seterusnya ialah mudah dipengaruhi oleh pihak yang tidak bertoleransi, dikarenakan oleh kurangnya kesepahaman antara kaum ataupun kurangnya mengenali kaum tersebut menyebabkan kita mudah untuk dipengaruhi oleh oleh individu yang tidak bertanggung jawab di antara kaum. Yang ketiga ialah mengurangkan kerjasama komuniti dan rasa hormat yang menyebabkan kesepaduan kaum terganggu akibat daripada perbalahan antara kaum antara satu sama lain, yang membuat mereka kurang untuk rasa ingin bertoleransi di antara mereka, dikarenakan rasa hormat dan kerjasama komuniti tersebut telah hilang ataupun semakin berkurang, yang menyebabkan mereka mudah untuk tidak berpuas hati dan tidak bertoleransi. Seterusnya pula adalah mewujudkan rasa tidak selamat dalam kalangan masyarakat. Ini dikarenakan akibat masyarakat tersebut tidak merasa aman akibat ketidaktoleransian ataupun rasa hormat di antara kaum satu dan kaum satu, yang menyebabkan mereka rasa tidak selamat akibat seperti jika mereka melakukan apa-apa adat istiadat, mereka risau akan dihukum ataupun dicaci mereka punya budaya masyarakat mereka, yang menyebabkan mereka rasa tidak selesa dan tidak nyaman dengan situasi tersebut, yang memungkinkan mereka untuk tidak meneruskan lagi adat istiadat mereka, yang menyebabkan kesepaduan antara kaum menjadi berkurang, dan kurangnya rasa kesepaduan antara kaum tersebut dapat mengurangkan sekaligus rasa kesepaduan nasional di antara kaum yang berbilang bangsa ini. Terima kasih. Kesimpulannya, penyebaran maklumat palsu merupakan isu serius yang mampu menggugat keharmonisan negara. Jika tidak ditangani dengan bijak, semua pihak masyarakat, kerajaan, dan platform media perlu bekerjasama meningkatkan literasi media, membuat senakan fakta dan bertanggung jawab dalam setiap perkongsian. Hanya dengan kesadaran bersama, kesepaduan nasional yang telah kita kecapai dapat terus dipertahankan demi kesejahteraan generasi akan datang.